Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Tak ada. Ha? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung kitab Musalli. Kita ada kita membahaskan tentang solat sunat. Kita ada 3 lagi rasanya. Jom tengok jap. Kita ada 3 solat sunat lagi. 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 lagi solat sunat. Yang satu tu solat tarawih tu kita baca lah kot. Last nanti sekali lagi ke? Sebab tarawih kan. Jadi kita tinggal tarawih tu, tapi kita ada 3 lagi solat sunat. Lepas tu kita habislah solat sunat ni. Pertama solat sunat istisqa, minta hujan. Lepas tu solat sunat tahajud. Kemudian solat sunat mutlak. Tu habis. Jadi malam ni kita solat sunat minta hujan lah. Istisqa. Istisqa ni minta hujan. Istisqa. Muka surat 30 ke 29 lah. Tiga puluh 30. Muka surat 30. Berapa daripada atas tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4 ke 5. Dan memerdekakan dan sedekah. Khusuf. Yalah, awal atas tu. Baik, muka surat 30 atas sikit. Rumi muka surat 101. Kalau kitab saya lah. Ada kitab lain dia beza muka surat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Yang ke berapa tak tahu. Solat sembahyang sunat minta hujan. Minta hujan. Okey. Kata pengarang, dan setengah daripadanya, dan setengah daripada solat sunat.
sembahyang minta hujan, istisqa, apabila berhajat kita kepadanya, diulang-ulangi hingga turun hujan. Solat sunat minta hujan, kita pernah buat tak kat sini? Belum? Sekali pun tak pernah? Sini? Nak? Maknanya tak pernah kan? Ada tempat pernah buat, macam di Kedah ada buat, tapi rasa di sini tak ada lagi lah. Tak pernah buat. Elok lah tu. Mari kita tengok macam mana cara sembahyang lah. Boleh kata gitu? Maknanya macam minta minta tak ada air. Memang tak ada air pun esok lusa. Molek. Esok lusa memang tak ada air pun. Dan setengah daripadanya sembahyang minta hujan. Bila kita berhajat pada hujan. Maksud minta hujan ni bila tak ada air. Itu maksud. Secara umumnya dia panggil solat sunat minta hujan Melayunya. Tapi yang tepatnya solat sunat istisqa. Sebab kadang-kadang istisqa ni bukan minta hujan. Macam mana tu? Kadang-kadang hujan ada, tapi hujan tu tak boleh pakai air dia. Contohnya hujan asid sungguh. Jadi hujan tu tak ada manfaat pun, maka tak boleh nak tadah air hujan tu. Maka solat sunat istisqa juga. Jadi solat sunat minta hujan ni Melayu, bahasa Melayu. Dan dia secara umum je, secara kebiasaan je solat sunat minta hujan. Tapi bukan bermaksud untuk betul-betul minta hujan. Mungkin juga untuk betul-betul minta hujan, dan mungkin juga bukan minta hujan, minta air bersih. Sebab tu yang tepatnya istisqa. Macam sujud sahwi samalah. Sujud sahwi, sujud kerana lupa. Bukan semata-mata lupa. Kalau sengaja tinggal, tetap juga sunat sujud sahwi. Saja tak nak baca kunut. Bukan saja dia meninggalkan kunut. Dia tahu kunut tu sunat abad. Dia tahu tahiyat awal tu sunat abad. Dia sengaja tinggal. Maka sunat juga sujud sahwi. Sedangkan sujud sahwi itu sujud kerana lupa. Itu bukan lupa tu sengaja. Dia nama secara umum saja. Secara umumnya ia sujud sahwi lah. Tapi tak semestinya lupa baru sujud. Kadang-kadang tak lupa baru sujud. Contohnya dalam kes tadi. Macam tu juga solat sunat minta hujan. Melayunya dia sekadar kebiasaan. Sekadar kebiasaannya minta hujan. Tapi yang tepatnya dia panggil solat sunat istisqa. Okey, itu yang pertama. Dan bila tak ada air yang bersih, sumber air yang bersih, maka kita berhajat, kata ni. Dan setengah daripadanya sembahyang minta hujan apabila berhajat kita kepadanya, berhajat kita kepada air. Malah dalam Quran ada sebut, qul ara'aitum, apa ayat last sekali tu, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, qul ara'aitum, macam mana kamu fikir, apakah fikiranmu, in asbaha ma'ukum ghawra, jika air kamu menjadi kering, sumber air kamu menjadi kering, tak ada hujan lah tu, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang buat datang air? Tu soalan. Bagi kita, kalau tak ada air, siapa yang buat datang air? Maka kerana tu antara ayat yang sunat dijawab, kan? Macam mana dijawab surah Tin, surah Tin kan? Apa dia? Lupa. Apa dia? Ujung sekali tu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sunat jawab kan? Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Antara ayat yang sunat dijawab ni lah ayat terakhir tadi tu, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Jawab, Allahu Rabbul Alamin. Tu jawab dia, Allahu Rabbul Alamin. Sebab tu soalan. Dia tanya, macam mana kau fikir kalau sumber kamu kering, maksudnya air tak ada, siapa yang boleh buat datang air? Allahu Rabbul Alamin. Tu jawab dia. Jadi kita dapat faham, tu surah apa? Al-Mulk kan? Al-Mulk kan?
yang biasa baca sebelum lepas sembahyang Isyak kan. Ada masjid-masjid baca lepas sembahyang Isyak. Dia baca baiknya sebelum tidur. Cuma sebelum tidur nak baca memang tak ada harapan. Tu yang dia buat lepas Isyak tu, boleh lah. Jadi kaedah syarak, apabila kita memerlukan air atau memerlukan hujan, sama ada memerlukan hujan nak air ataupun nak hujan tu berhenti. Maksudnya air terlalu banyak, maka nak berhentikan air. Ataupun tak ada langsung air, nak air. Daripada ayat tadi, surah Al-Mulk ayat terakhir tadi, caranya adalah dengan doa. Solat tu adalah doa, antara doa kan. Dengan doa, buatlah usaha apa-apa pun. Pembenihan awan, buat terowong smart. Tapi jangan belagak lepas tu. Siapa tahu cerita terowong smart, buat. Tapi lepas tu jangan cakap belagak. Lepas buat tu, terowong ni dia highway, dia jalan, dia tutup. Bila tak waktu tu dia tutup, boleh jadi sungai lah kita kata, boleh jadi tempat saliran. Tapi kalau cakap besar, smart tak smart, banjir tak lama lepas tu. Cakap besar lepas tu, jangan cakap besar. Kita takkan, Kuala Lumpur tidak akan kenal banjir dah lepas ni. Oh amboi, tak lama lepas tu banjir terus. Smart tak smart. Jangan cakap besar. Usaha-usaha lah, pembenihan awan, buat perparitan yang sempurna semualah. Dan jangan pula buat dengan sampai bomoh, teropong. Ingat peristiwa yang berlaku, memalukan Malaysia. Teropong kat mana KLIA ke mana? Teropong situ, teropong sini. Allah hai. Caranya adalah dengan minta pada Allah, suruh minta air ataupun minta berhentikan air. Mana-mana satu. Kenapa? Dalam masyarakat kita masih ada lagi mempercayai bomoh-bomoh yang menurunkan hujan dan menolak hujan tadi. Masih lagi ada daripada dulu sampai sekarang masih lagi ada. Biasanya kalau saya tengok, masa nak buat kenduri atau masa nak buat sukan, ada lagi, walaupun kita kata takkan ada lagi tempat-tempat tertentu. Belah-belah utara sana ada lagi. Dia akan panggil lah Tok Bomoh tu untuk tolak hujan. Saya pernah ingat dulu tahun 80-an, dia campak baju buruk dekat atas bumbung. Ingat tak? Ada yang gelak tu ingat tu. Baju buruk, baju usang, koyak-koyak, campak atas bumbung. Saya ingat lagi. Sebab ada kenduri, ada program lah, ada program. Kenapa? Supaya tak hujan lagi tu. Macam tak tahulah macam mana kemunasabahan tu. Mungkin hujan nak turun, malaikat yang nak turun hujan ni tengok buruknya tak jadi ke apa, tak tahulah macam mana, apa munasabah dia. Masih lagi ada yang pasang lilin bawah dapur atau pasang pelita bawah dapur. Dapur dulu kan terpasang bawah tu. Kenapa ni? Sebagai adalah tak cakap, tak reti kenapa dia orang buat gitu. Antara khurafat-khurafat yang masih ada sampai sekarang. Tapi biasa di belah-belah pendalaman lah. Pada bandar tak laku dah. Jadi disebut, kalau tak ada air, siapa yang boleh datangkan air? Allahu Rabbul Alamin. Allah, maka minta pada Allah. Nak berhenti pun minta pada Allah. Di samping usaha. Dalam masa yang sama, pegang usaha tu tidak memberi bekas pun. Biasa, selesai akidah, selesai syariat. Dua-dua selesai. Lepas tu, jangan lupa ada satu lagi syariat kita. Redha kalau tak berhenti-henti. Kalau jadi buruk-buruk, musibah apa? Redha. Kalau berjaya, maksudnya berhenti air tu ataupun turun air tu, syukur. Selesai 3 benda. Akidah, syariat, tasawuf. 3 ni kena ada. Tak ada 3 ni, tak sempurna agama kita. Pegang, usaha tidak memberi bekas apa-apa pun. Dan kita disuruh untuk berusaha juga, walaupun tidak memberi bekas. Itu pegangan. Usaha buat apa-apa, pembenihan awan ke, buatlah apa-apa pun. Lepas tu jangan lupa, apa yang terjadi, redha, syukur kalau jadi, redha kalau tak jadi. Kalau maksudnya musibah tu berterusan, selesai. Hidup kita aman damai kalau macam tu. Jadi dia kata kat sini,
solat minta hujan apabila berhajat kepadanya, kepada hujan. Berhajat kepada hujan. Maksud apabila berhajat kepada hujan ada beberapa perkara. Sebut tadi yang pertama, perlukan hujan, perlukan air sebab tanah kering, sebab kemarau, maka perlukan air bersih, maka sembahyang minta hujan. Begitu juga kalau air semua jadi masin, sama juga. Air ada sebanyak tapi semua jadi masin. Air laut tu, sepatutnya air laut dengan air sungai dia ada border tau. Allah buat memang tak boleh bercampur gitu dua tu. Tiba-tiba tak ada dah, boleh masuk air laut, habis semua masin. Contohlah, air ada semua, air kolam, air semua masin. Tak tahu nak buat apa dah. Istisqa juga. Jadi bukan semata-mata tak ada air, tak ada hujan. Istisqa untuk minta air bersih, ataupun semua air beracun yang sebut tadi, asid ke apa ke, walaupun air hujan tu pun sendiri beracun, maka sembahyang istisqa minta hujan yang bersih. Jadi tu yang pertama. Tu maksud apabila kita berhajat kepadanya, berhajat kepada air tadi. Dan macam tu juga kalau air ada tapi tak cukup, istisqa juga. Itu biasa kat negara kita adalah buat sekali-sekala. Air ada tapi tak mencukupi. Air ada tapi untuk ambil wudu, untuk mandi wajib semua ada. Laut berlambat, air laut tak kering, tapi nak minum tak ada, nak minum kurang, maka istisqa. Maknanya air ada tapi tak mencukupi, juga yang dimaksud berhajat. Yang ketiga, kita okey tapi kita minta bagi pihak orang lain, negeri lain yang kemarau, yang tak ada air, maka sama juga, istisqa ada tapi untuk orang. Yang keempat, dia kata ni, diulang-ulangi hingga turun hujan, iaitu kenapa istisqa? Kerana istisqa pertama tak jadi. Tak jadi tu maksud air tetap tak ada juga, maka istisqa sekali lagi. Kenapa sekali lagi? Kerana mengulangi, ulang balik, sebab kali pertama tak jadi. Kerana memang istisqa ni solat tapi dia umpama doa. Bila doa maksud berulang, maka sembahyang juga berulang sehingga dimakbulkan. Tapi kalau tidak berkehendak kepada hujan, tak berkehendak kepada air tadi, maka tak sah solat istisqa. Tak sah. Dia kena berkehendak kepada air. Habis. Macam mana sembahyang dia ni? Iaitu 2 rakaat, seperti sembahyang raya. Macam tu sembahyang dia. Sebenarnya ada 3 cara minta hujan. Yang pertama, cara doa saja. Tak ada siapa lepas sembahyang fardu doa, dia minta hujan juga. Doa semata-mata. Yang kedua, sembahyang lepas tu campur doa. Yang kata doa semata-mata tadi sama ada doa berjemaah, doa seorang-seorang, tapi doa saja. Cara yang kedua, sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan dan doa. Tu cara yang kedua. Sama ada sembahyang istisqa tu seorang-seorang ataupun sembahyang istisqa tu berjemaah. Cara yang ketiga paling afdal, tapi tak ada dalam kitab kita. Dalam kitab kita cara yang kedua. Betul. Ataupun secara umum. Yang paling afdal cara yang ketiga. Pemerintah suruh puasa 3 hari sebelum solat tu. Maka waktu tu wajib puasa 3 hari. Tahu tak? Puasa wajib, kita kata Ramadan, sebenarnya ada satu lagi. Ada lagi. Antaranya puasa nazar, puasa dam, bayar dam. Antaranya puasa bila disuruh oleh pemerintah. Wajib dia macam Ramadan 3 hari. Jadi wajib. Jadi bila sebut wajib, caranya semua macam Ramadan, iaitu niat malam, tak boleh niat lepas subuh. Kan solat sunat, kan puasa sunat boleh lepas subuh, janji tak makan lagi, tak boleh yang ini. Antara puasa wajib macam Ramadan adalah puasa apabila diarahkan oleh pemerintah suruh puasa kerana hari yang keempat nanti, ataupun hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari yang terakhir nanti nak sembahyang istisqa. Itu dia tak ada dalam kitab kita. Saya tambah. Jadi maknanya yang paling afdal, puasa dulu 3 hari, hari terakhir baru sembahyang istisqa ni. Ini yang paling afdal. Setiap rakyat yang mampu puasa tak puasa berdosa. Macam Ramadan. Okey, kemudian adalah beberapa kena bagi kena bayar dan sebagainya, kita baca nanti. Ada kena bayar. Maka setiap rakyat wajib bayar. Keluarkan duit, keluarkan zakat dan sebagainya. Itu nanti ya. Jadi
dalam ni 2 rakaat seperti sembahyang raya ni adalah cara yang kedua. Dia tak cerita puasa dulu. Cara yang paling afdal puasa dulu. Tapi kalau sendiri nak buat, puasa 3 hari tu sunat. Tapi kalau pemerintah suruh jadi wajib. Gitu. Kalau kita pun rasa nak puasa, puasa. Bila nak puasa, nak sembahyang istisqa, lagi 3 hari, kita puasa sendiri, sunat lah. Tapi pemerintah masuk dalam TV, masuk dalam radio, buat keluar perkeliling. Buat keluar perkeliling supaya puasa kerana minta hujan tadi tu. Maka semua wajib berpuasa. Bagi yang mampu lah, yang sakit. Sama lah macam Ramadan. Kalau sakit kan tak apa, boleh tinggal kan. Sama macam Ramadan. Okey. Waktu sembahyang. Ini cara yang kedua. Dan waktunya seperti waktu sembahyang raya pada afdalnya. Maknanya lebih kurang naik matahari segala. Lebih kurang pukul 8 lebih-lebih itu. Okey, waktu duha lah, waktu duha. Cuma bezanya itu afdal. Afdal solat istisqa. Cuma bezanya adalah boleh sembahyang siang malam. Maka harus ia sembahyang barang waktu malam dan siang. Istisqa boleh siang malam. Sekarang sembahyang raya tak boleh kan? Sembahyang raya tak boleh. Jadi sembahyang istisqa boleh siang malam. Cuma afdal waktu duha. Okey. Dan sembahyang tu boleh dibuat seorang, boleh dibuat jemaah. Afdalnya jemaah. Dan masa nak buat jemaah tu, afdalnya sembahyang tu di musalla, bukan masjid. Dia lain musalla dengan masjid. Musalla tu tempat solat, tempat berhimpun, macam padang besar macam tu. Tapi masjid lah. Tempatnya musalla. Cuma boleh buat kat masjid. Kita nak buat kat musalla, berbendanya tempat sembahyang kat padang. Masjid pun tak penuh. Jadi kalau masjid penuh, bawa pergi keluar. Sebab tu kita buat di masjid. Sebab buat masjid pun tak penuh. Kemudian ramai-ramai datang ke satu tanah lapang, tempat namanya musalla, tempat solat, dan bawa semua yang masa nak sembahyang tu. Kalau kata kerajaan suruh bawa lepas puasa 3 hari pun sama juga kaedahnya. Kalau kerajaan tak suruh, kata yang cuma dia mintanya untuk buat solat sunat istisqa, masa nak pergi tu bawa semua. Anak kecil, baby bawa, umur 6 bulan bawa, bawal pamsalin bawa kalau mampu lah. Bawa semua ke tempat musalla. Sebab tu kata bukan kat masjid. Kalau kat masjid kan dia jadi serabut kat situ sikit. Cuma boleh kalau buat kat masjid, dia buat di musalla. Kanak-kanak, budak-budak bawa, orang tua bawa. Orang tua mana? Orang tua yang boleh berjalan tu tak tua lagi. Masuk orang tua yang lemah. Kalau kena usung lah. Jangan usung sampai sakit, terlebih sakit pula. Maksudnya kalau boleh usung. Kalau kena tolak kursi roda, kau tolak pakai kursi roda. Bawa ke tempat sembahyang. Walaupun bukan dia nak sembahyang, dia tak boleh sembahyang, tak mampulah nak sembahyang. Walaupun begitu, perempuan haid datang juga, tapi tak sembahyang lah. Semua bawa. Dan kalau boleh bawa ternakan sekali. Ada lembu, kambing, kerbau, bawa. Ikatlah kat mana-mana. Ada bela arnab, bawa arnab. Bela kucing, bawa kucing. Sebab tu tak sesuai dekat masjid. Cuma boleh, tapi jagalah. Kena jaga lebih. Kat musalla tak apa lah kan. Bawa semua. Apa sahaja bawa. Apa tujuan bawa? Nak bagi tahu, ya Allah, kami semua ni minta hujan. Ni yang sakit-sakit ni semua minta. Seumpama gitu. Masa nak pergi sembahyang, kecuali perempuan yang menarik perhatian, yang comel-comel tu duk rumah. Dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi haram datang ke situ. Itulah. Jadi rugi ke untung jadi orang cantik? Ada rugi ada untung lah. Tak boleh pergi, tak boleh datang. Dia boleh jadi makruh, silap-silap boleh jadi haram. Cuba kita fikir kejap. Hukum ni sejak zaman Nabi. Zaman Nabi semua pakai niqab, purdah. Maka mana nampak cantik? Kat mana cantiknya? Kan? Sebab yang cantik makruh datang, silap-silap haram datang. Jika tak jaga, datang pula gedik lagi. Memang haram. Kalau datang jaga juga, tapi ini boleh menimbulkan macam-macam masalah. Tujuan berkumpul nak minta hujan, akhir sekali macam nak minta jodoh. Jadi lain pula. Macam mana kita tengok zaman dulu semua pakai tutup.
Tapi tetap juga ada hukum yang comel-comel cantik-cantik ni makruh datang, sila-sila haram. Maknanya walaupun tutup boleh nampak lah. Jaga sampai macam tu sekali. Waktu tak ada air sangat diperlukan. Kalau tak ada air lagi boleh mati. Tetap juga perempuan yang mendatangkan fitnah ni, menarik perhatian ni, tetap juga tak dibenarkan untuk pergi. Cuba bayangkan kalau bukan kemarau, boleh tak? Kalau tak kemarau, lagilah tak boleh. Kalau tak kemarau, lagilah tak boleh. Kemarau pun tak boleh. Tapi apa yang berlaku sekarang? Tak ada pun nampak keluar-keluar. Tu dalam Facebook, dalam TikTok yang duk joget tu, tutup tu tapi pelik. Tutup ni cerita yang tutup. Yang tak tutup kita dah tahu awal-awal dah. Kita tak payah bincang mereka. Kita cerita yang tutup ni. Tutup tapi gedik dia terlebih gedik daripada yang tak tutup. Bukan nak kata lebih baik tak tutup, bukan. Sedangkan mereka waktu sangat memerlukan air yang hanya Allah je yang dapat bagi air, tetap juga disimpan mereka, disorok lah kita panggil mereka. Tapi apa berlaku sekarang? Okey. Jadi semua datang, perempuan pun sunat datang. Semua datang kecuali perempuan yang menarik perhatian. Hukumnya makruh, boleh jadi haram. Lepas tu pula nak datang tu sunat pakai dia ada beberapa perkara masa datang tu. Yang pertama, kalau dia pasukan beruniform. Pasukan beruniform datang dengan uniform. Polis datang uniform boleh. Bomber datang dengan bomber. Polis trafik datang dengan polis trafik. Apalah. Datang dengan askar, datang dengan pakaian askar. Itu bagi yang beruniform. Yang tak beruniform, maksudnya orang biasa, pakai pakaian yang buruk, lusuh. Yang paling buruk yang ada, yang lusuh. Dan jangan pakai wangi-wangi. Datang banyak kenderaan ada, pakai kenderaan yang paling murah, basikal ke, masa nak datang perjalanan tu, ataupun jalan kaki ke. Masa datang tu jangan press motor, jangan tekan nak slow, ataupun jalan nampak kehambaan tu. Biar nak minta hujan tu, biar rendah diri, bukan nak minta dengan ego. Jadi semua tu perbuatan muka, jangan pergi-pergi duk gelak-gelak kat sana. Lama tak jumpa. Sekejap lagi semayang, lama tak jumpa. Macam mana sekarang ni? Banyak projek. Macam tu. Apa benda ni? Jalan, duduk, tunduk, baju lusuh, baju yang buruk-buruk, baju yang mungkin pakai nak tidur ke. Lepas tu dia taklah bagus sangat kita pakai. Macam tu tak kisahlah. Kalau yang ada compang-camping ke, pakai. Nak bagi tahu ni hamba yang hina ni, nak minta hujan ni, tu waktu tu datang. Tapi kalau kita perhati, cuba kita perhati, hari Jumaat sunat pakai warna putih. Tu hari Jumaat semua putih. Warna lain tak ada masalah, tapi sunat pakai warna putih. Bukan baru warna putih. Hari raya sunat pakai yang paling cantik. Tak kisah warna apa. Kalau warna putih paling cantik, warna putih. Kalau warna biru, warna merah, warna merah lah. Yang paling cantik. Dan biasanya yang paling cantik adalah baru. Maka sebab tu kita raya beli baju baru. Tu orang dulu ajar gitu. Raya je beli baju baru kan. Padahal beli hari lain pun tak apa kan. Lepas raya pun boleh beli. Tak. Bukan masalah beli baju tu. Nak yang paling cantik. Dan biasanya yang paling cantik tu yang baru. Tapi kalau yang beli yang baru pun tak cantik, baik pakai yang lama yang cantik. Pada hari raya. Jadi hari raya pakai yang paling cantik, tak kira warna apa. Hari Jumaat pakai yang warna putih, baru ke buruk tak kira, janji warna putih. Hari istisqa ni pakai yang, kalau uniform pakai pakaian uniform, kalau yang bukan orang biasa pakai yang lusuh-lusuh. Nampak tak? Kita ada setiap ibadah atau setiap perkara kita buat, setiap ibadah yang kita buat, dia ada roh dia. Dia bukan
Dah ada. Cuma taklah sampai tahap wajib, tu je. Tak sampai tahap wajib. Pakaian kita nak sembahyang, biar ada pakaian asing yang bukan buat tidur. Ini kain tu lah tidur, kain tu lah sembahyang. Memanglah basuh. Tapi kita tak ada. Kita buat lebih kurang. Patut, kenapa kain ni? Alah, kain ni kain tidur, tak boleh buat lagi sembahyang. Padahal baru basuh. Boleh aja, tapi kita kelaskan. Sepatutnya gitu. Ini tak, balik tidur gitu dengan baju dengan kain sembahyang. Esok basuh. Basuh, pakai untuk sembahyang pula. Lepas tu pergi mana? Macam tu lah. Kita memanglah boleh. Baju tidur, buat tidur je. Jangan buat sembahyang. Walaupun bersih. Okey, habis kat situ dah. Dan lafaznya, cara nak sembahyang, lafaz niat. Usalli sunnatal istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat minta hujan. Istisqa lah, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Lepas tu, lepas takbir tu, dan sunat takbir pada sembahyang, maksudnya lepas takbiratul ihram tu wajib. Lepas tu, pada rakaat pertama 7 kali takbir. Macam sembahyang raya je. Memang pun 7 kali takbir. Dan pada rakaat kedua 5 kali. Macam sembahyang raya. Dan baca antara 2 takbirnya seperti yang dibaca pada takbir antara hari raya. Maksud antara hari raya tu antara takbir tu lah. Jadi sunat-sunat dia semua sama macam solat hari raya yang kita mengaji sebelum ni. Iaitu bilangan takbir dia 7 dengan 5. Angkat tangan Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Baca doa iftitah sunat, baca ta'awuz. Doa iftitah ta'awuz tu biar dulu. Doa iftitah, lepas tu 7 kali Allah, angkat tangan juga sama semua macam sembahyang raya. Allahu Akbar. Lepas tu sama juga baca juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama juga sunat. Pada riwayat yang lain tambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maknanya takbir, maknanya rakaat pertama 6 kali baca. Di antara tu kan, di antara rakaat yang kedua 5 kali takbir tu 4 kali baca zikir tadi. Sama. Senang senang. Okey, habis sembahyang 2 rakaat. Lepas tu khutbah. Sama macam hari raya. Hari raya pun khutbah selepas pada tu kan. Dan sunat dibaca istighfar. Ni lain. Sunat dibaca istighfar pada awal khutbah. Khutbah yang pertama 9 kali. Dan pada khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Kita perasan tak? Pada khutbah Jumaat dimulakan dengan innal hamdalillah ataupun alhamdulillah ataupun hamdalah. Tu khutbah Jumaat. Mula dari situ. Kalau hari raya mula dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu 9 kali kan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sembahyang Jumaat dimulakan dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Khutbah istisqa bermula dengan astaghfirullahal azim. Kalau kita tengok, memang sesuai dengan keadaan masing-masing. Hari Jumaat, segala puji bagi Allah. Hari raya, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Hari istisqa minta hujan, astaghfirullah, minta ampun sebab ada kena-mengena dengan kita. Iaitu mungkin dengan perangai kita yang hujan tak turun-turun ni, maka minta ampun. Tu 9 kali. Jadi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah 9 kali. Yang kedua 7 kali. Astaghfirullahalazim. Sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim. Sekurang-kurangnya. Dan lafaz afdal, ada afdal je. Lafaz afdal astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tengok hayyul qayyum, hayyul baris depan. Jadi baca itu yang afdalnya. Maknanya 9 kali banyak, jadi panjang kan. Kalau astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dia tak banyak sangat 9 kali. Ini astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang. Tapi bacalah. Okey.
Yang penting istighfar. Sebab istighfar, sekurang-kurang istighfar astaghfirullah. Lepas tu tak apa. Dan boleh juga, kalau nak panjangkan lagi, yang masyhurnya dibaca surah Nuh ayat 10 hingga 12. Boleh juga, sama juga. Istighfar juga, tapi panjang. Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Apa dia? Saya sempat salin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh 10 sampai 12. Itu ada kena mengena lah dengan kena mengena dengan hujan, dengan air. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Boleh juga kalau baca ni panjang sangat, baca ni tengah-tengah khutbah. Kan? Tengah-tengah khutbah tu baca tu cantik juga. Habis yang mula-mula tadi astaghfirullahalazim lah. Baca yang tu lah kot 9 kali. Kan? Istaghfiru, dia baris bawah tu, kasrah tu. Istaghfiru kan. Alif sim ta ghin tu tengok baris yang ketiga. 1 2 3 baris atas maknanya alif tu baris bawah kan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya ia adalah amat pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia yang turunkan hujan yang amat lebat. Tu ada kena-mengena tu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan dia juga yang bagi harta pada kamu dan bagi anak. Okey. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia juga pada kamu nanti dekat dunia akhirat bagi kamu kebun yang banyak dan sungai, beberapa sungai. Jadi ada kena-mengena. Maka boleh baca kat situ juga. Okey, kemudian masa khutbah tu apa isi dia? Makanlah buah-buahan tempatan. Berhati-hati di jalan raya. Ke apa? Kadang-kadang itulah. Tak ada kena-mengena pun dengan khutbah. Khutbah ni secara umum sama ada khutbah Jumaat, khutbah raya, khutbah minta hujan, dia ada kena-mengena dengan peristiwa yang berlaku. Kalau semain Jumaat, khutbah Jumaat, apa masalah kat kampung tu? Kecurian, khutbah tentang jangan mencuri. Malas sembahyang, khutbah tentang solat. Apa? Lawan ibu bapa, khutbah tentang perkara yang berlaku di kawasan itu. Di kawasan tu. Itulah khutbah yang sebenar. Sebab khutbah ni nak menyampaikan, time ni lah nak sampaikan. Tiba-tiba kat situ banyak berlaku kecurian. Isi kandungan dia tentang banyakkan sembahyang. Tak kena. Memang baik suruh banyakkan sembahyang, tapi tak kena. Tak sampailah tujuan khutbah tu. Ketika khutbah raya puasa, cerita tentang puasa tadi tu, cerita tentang berlapar, cerita tentang zakat fitrah yang ada kena-mengena. Khutbah tadi. Ketika khutbah raya haji, cerita tentang pengorbanan. Itu biasa kita buat. Yang tu kita buat. Kita punya khutbah Jumaat tu biar dia kena mengena dengan apa yang berlaku. Jadi khutbah yang ada kena mengena dengan hujan, minta hujan, apa dia? Yang pertama, banyak suruh orang taubat. Sebab tak turun hujan ni ada kena mengena dengan dosa. Dosa kita. Suruh banyak buat kebajikan. Sebab antara untuk menolak bala adalah banyak buat baik. Maksud itulah isi khutbah. Banyakkan bersedekah, kerana antara dapat tolak bala adalah banyak bersedekah. Bebaskan hamba. Hamba dah tak ada. Apa lagi? Itulah. Apa sahaja yang istilah kita panggil boleh menolak bala. Istilah je tu. Bala mana boleh tolak, dah Allah lagi kan. Cuma maksud istilahnya boleh menolak bala. Ada keadaan wajib untuk bersedekah pada hari itu apabila disuruh oleh pemerintah bagi mereka yang ada kemampuan, maka wajib sedekah pada istisqa tu. Boleh, iaitu setiap orang mesti bersedekah. Sebab hujan disekat mengikut hadis-hadis Nabi, banyak riwayat lain, kerana tak bayar zakat. Ada satu riwayat Nabi kata satu kaum tu
yang suka mengurang sukatan dan timbangan. Apa? Wailul lil mutaffifin. Mereka yang suka timbang, menipu, bisnes jual beli, menipu, semua dah main menipu aja ni, timbangan ni. Maka Nabi kata Allah akan cabut nikmat harta. Banyak pun tak rasa nikmat. Dan Allah akan hantar kat dia penguasa zalim memerintah mereka. Sesiapa yang ataupun masyarakat yang menipu dalam jual beli, timbangan. Okey. Dan Nabi sambung, Allah akan menahan hujan dari langit apabila ada orang tak bayar zakat, sekurang-kurang zakat fitrah. Maka kita dapat tahu benda tu. Maka hujan ditahan, ada kena mengena dengan duit, ada kena mengena dengan zakat, ada kena mengena dengan harta. Maka pemerintah boleh mewajibkan mana-mana setiap rakyat dia wajib keluar sedekah, maka sedekah tu jadi wajib. Kita tahu sedekah yang wajib zakat fitrah dengan zakat harta tu. Zakat harta tu banyaklah, emas lah, apalah kan. Sebenarnya ada satu lagi yang wajib. Yang wajib ada satu lagi, iaitu bila pemerintah suruh keluar. Tapi samalah juga, siapa yang mampu suruh keluar. Setiap orang wajib keluar 1,000. Siapa yang ada duit wajib keluar 1,000. Berdosa tak keluar. Tak keluar sedekah. Sedekah wajib dia panggil. Tapi siapa yang tak mampu tak apa lah. Okey. Jadi wajib. Kalaulah pemerintah suruh keluarkan duit, maka wajib keluarkan. Kalau tidak berdosa siapa tak keluarkan harta. Kalau tak ditentukan jumlah, maka bagi 10% pun selesai. Hilang dosa. Setiap orang yang mampu wajib bersedekah ikut kemampuan masing-masing, maka setiap orang wajib sedekah. Ada tabung tertentu, transfer duit tertentu, transfer 10%. Lepas? Sebab tak ditentukan berapa. Tapi kalau ditentukan berapa, siapa yang mampu wajib bagi. Siapa yang tak mampu tak wajib lah. Itu kena masuk bab pemerintahan. Ujung kitab biasanya. Kalau kitab 4 rubuk, ujung sekali. Lepas habis belajar ibadah, belajar muamalat. Habis muamalat, belajar munakahat, lah kali baru ada. Belajar bab jenayah, bab siasah apa semua, ujung sekali baru cerita bab ni. Lambat lagi nak sampai. Okey. Sebab dia ada kena mengena dengan pemerintah ada kuasa untuk mewajibkan setiap orang tu bersedekah bagi orang yang mampu. Kemudian ketika khutbah, khatib sunat terbalikkan selendang. Maksud terbalik, selendang tu ridak macam ni, terbalikkan. Kalau kata ada, kalau biasa, kalau macam ni dia macam mana sama je. Kalau katalah ini nampak terbalik lah, maka terbalikkan, pakai. Dan silangkan. Ni silang. Dia panggil ambil tafaul. Ni seumpama tak ada air, sini ada air, sini tak ada air, macam tu. Terbalikkan baju. Baju terbalikkan. Mudah-mudahan yang mudarat jadi manfaat, yang mudarat jadi manfaat, yang jahat jadi baik. Mudah-mudahan terbalikkan. Dia panggil mengambil tafaul, mengambil sempena. Tafaul. Macam mana kita disuruh untuk mengambil keberkatan buah tamar apabila bayi baru lahir, kita panggil tahnik. Kemudian ditambah lagi alang-alang tamar, air zam-zam juga adalah berkat. Ambil pula tafaul, ambil keberkatan daripada air zam-zam. Sampai dekat Melayu, tambah lagi, ambil keberkatan asam, gula, garam, tambah lagi cincin mah, apa lagi ada, macam-macam tambah. Berenyok muka budak tu, kena asam asam keping macam ni. Tafaul dia panggil, mengambil keberkatan. Salah ke? Tak salah. Tapi asalnya buah tamar sahaja. Kias dah dengan air zam-zam. Sampai kat kias lagi. Kalau begitu, nak bagi tahu kat dia ini buah berkat, ni air berkat. Dan nak bagi tahu juga, nanti kau hidup besar-besar, nampak rasa tak ni? Apa ni? Gula. Akan ada manis dalam kehidupan kau. Baru budak tu umur berapa lagi. Masuk lagi. Apa benda? Akan ada rasa masin dalam kehidupan kau nanti. Masuk lagi, akan ada rasa masam dalam kehidupan kau nanti. Budak tak tahu apa, tak tahu cirit birit. Ada tu. Itu panggil tafaul, mengambil keberkatan. Lepas tu pula, cincin emas. Tak payah ambil cincin, ambil jokong emas tu sekali kalau ada. Lepas tu celup air sikit,
lalu kat mulut dia. Apa dia? Tafaul daripada emas. Apa dia? Nanti besar-besar, kalau keluar kat mulut, keluar apa-apa dia cakap, keluar emas ya, emas belian ya, jangan keluar-keluar merapu. Ambil tafaul lah. Tak ada masalah. Boleh je. Tapi asalnya kurma. Kita buat gitu kadang-kadang dah lah ambil, tapi janganlah sampai ambil emas tu gonyoh habislah mulut budak tu. Tak ada, ambil lalu gitu aja. Ambil sempena aja. Ambil lalu. Dan kalau pakai cincin, pastikan cincin tu basuh dulu. Saya pernah dapat cincin pun berkerak hitam. Allah, menyakit budak tu, kena bakteria nanti menyakit lah. Dia panggil mengambil tafaul, mengambil keberkatan. Macam tu lah. Ambil tafaul daripada pakaian yang pakai terbalik itu supaya yang kemarau ni terbalik jadi hujan. Tu maksud terbalik. Macam tu juga dikiaskan sesiapa yang nak datang, yang tadi tu khatib, yang ni bukan khatib pula, yang orang ramai datang ni, yang orang biasa ni, terbalikkan baju, pakai baju terbalik. Nak bagi tahu hina macam tak betul. Macam tu kita ni. Baru terasa tu. Okey, terbalikkan kepiah. Terbalikkan kepiah. Gitulah. Tapi bila jadi betul-betul dalam keadaan air lama tak ada, tak terasa pun pelik, tak terasa apa, macam tak rasa pun. Memang duk tak payah, memang duk pakai terbalik dah semua. Kenapa pakai terbalik? Baju tak basuh berapa lama. Macam mana nak bagi bersih? Terbalik bersih sikit. Sebab kat dalam. Masa tu tak ada dah. Rambut ni macam ni lah. Tak ada nak sikat-sikat dah. Apabila 3 bulan tak ada air. Macam duk main air masin tu je lah. Oh, tak ada. Rambut dah tak ada dah. Berserabai dah rambut. Rambut dah. Ni. Jambang dah. Janggut tak cukur, tak apa dah. Sebab dah serabut. Memang akan jadi. Tiba-tiba pakai baju terbalik, tak rasa apa pun. Tak rasa apa masa tu. Kita rasa sekarang, uish, pelik. Sebab kita hidup dalam aman damai sekarang ni. Habis. Sikit lah. Nak lebih lagi, kena kitab lagi panjang lah. Kitab Kifayatul Muhtadi, pagi panjang dia cerita. Satu persatu. Habis cerita. Bab semayang habis dah. Tapi belum habis lagi baca. Sikit lagi. Apa? Ada lagi, boleh tahan banyak lagi. Soalan apa? Ada kemudian tadi yang lepas kan? Yang lepas tak apa lah, boleh lah. Gini. Betul juga kan? Memang betul. Solat istisqa, sebahagian ulama kata solat hajat. Sebab istisqa tu minta hujan. Hajat lah tu. Dan disunat buat secara berjemaah, yang disebutlah kali tu. Disunatkan secara berjemaah. Mana? Tu ujung sekali tulis disunatkan secara berjemaah. Jadi solat sebahagian ulama kata, sebahagian kata lain. Istisqa minta hujan semata-mata. Hajat minta yang lain-lain. Sebahagian ulama kata minta hujan tu hajat lah, iaitu hajat minta hujan. Maka yang maknanya bolehlah sembahyang hajat, sama aja. Jadi maknanya usolli sunat hajati pun boleh lah. Yang kata boleh tu. Jadi solat sunat istisqa disunatkan berjemaah. Disebut ujung tu. Peringatan tu bawah tu kan, disunatkan berjemaah. Maka secara automatik solat hajat pun sunat jemaah juga yang kita duk buat tu. Tapi hukum asal dia tak sunat je, tapi dia kiaskan dengan istisqa. Jadi boleh solat hajat. Boleh, tapi dia ada khilaf kat situ, rugi ya. Baik solat sunat istisqa, sebab istisqa termasuk hajat. Solat sunat hajat tak boleh nak kata istisqa walaupun minta hujan. Lebih kurang lah. Gitulah. Boleh lah. Sama maksud dia. Okey, sambung ada lagi? Pembenihan awan. Itulah. Kalau buat pembenihan awan tu sia-sia.
Kalau ada kata yang sebut adalah sia-sia, kerana percubaan ini datang dari barang di kekuasaan. Betul lah. Apa ni orang Islam punya nikah sendiri. Kadang kalau daripada kita bila apa ni bincang tu tak ada kepentingan orang di timur pasal situ. Bagi apa pendapat yang dengan sebagai untuk ada yang berjalan dengan sisi tu. Pembenihan awan ataupun apa sahaja yang dia buat untuk hujan ni lah. Tapi biasa mana ada dah yang lain. Pembenihan awan je lah yang ada untuk hujan ni. Nak buat apa lagi kan? Tak ada dah yang lain. Adakah ianya sia-sia? Dia gini, memang betul lah, tapi itu dah sedikit bercampur dah tu. Dia bercampur dengan i'tiqad, bercampur dengan usaha, bercampur. Sebenarnya jawapan dia yang tadi tu. Kita kena ada 3 benda tu. Ya betul, apa yang berlaku, apa? Bima kasabat aidin nas, daripada tangan manusia sendiri. Apa yang berlaku kerosakan atas muka bumi, rosaknya kita buat sendiri. Berlaku banjir pelik sebab kita rosakkan dalam hutan sana, tebanglah apa. Semua yang berlaku adalah berpunca, memang betul daripada tangan manusia sendiri. Ayat Quran tu. Surah apa? Tak kapal kan? Bima kasabat aidin nas tu. Apa? Tu je ingat. Kena Google lah. Bima kasabat aidin nas. Apa sahaja yang berlaku berpunca daripada aidin nas, tangan manusia sendiri. Apa yang berlaku? Okey. Itu satu segi. Itu satu cerita, satu segi. I'tiqad bahawasanya bila kita buat salah, maka Allah turunkan hukuman tadi, dan hanya Allah sahaja yang boleh bagi hujan. Itu pegangan. Dari segi usaha, kita boleh buat, tapi bukan wajib buat. Usaha tak wajib. Usaha ikhtiar tak wajib. Usaha ikhtiar boleh kalau nak buat. Apabila buat pembenihan, kata tak bermanfaat, tak boleh juga kata gitu. Memang pertama kita kena pegang dulu, segala-galanya, kalau bahasa biasa kita pakai, izin Allah. Yang jelas lagi, segala-galanya Allah yang kehendak dan Allah yang buat. Sama ada berhentikan hujan ataupun turunkan hujan. Bahasa bagai izin Allah kan. Okey. Apa sahaja, segala perkara. Jadi, kalau kita nak fikir, adakah salah kita makan nasi sebab kita lapar? Yang mana kita pegang Allah yang bagi kenyang makan nasi. Tak salah. Tak salah makan nasi. Habis makan tu apa? Kita letaklah nama usaha, ikhtiar. Kita letaklah nama apa kita nak letak pun. Cuma dianya dua perkara yang berbeza. Boleh tak kita kata tak guna makan nasi sebab yang bagi kenyang bukan nasi? Siapa yang kata nasi bagi kenyang? Kufur. Kufur terus. Nasi ada kuasa untuk memberi kenyang, tapi tak boleh kata gitu. Tak boleh, bukan kata, tak boleh pegang gitu. Kata boleh. Kata kat mulut boleh. Oh, nasi kenyang. Nasi Arab ni kenyang kena lamb. Kabsah. Memang kenyang Tengok air. Sedap. Selasih lah, air apalah. Hilang haus. Cakap boleh. Fikir pun boleh. Dia akan bagi hilangkan aku dahaga, boleh. Tapi pegang tak boleh. Kalau pegang macam tu kufur. Pegang apa? Air yang menghilangkan dahaga, tak. Jadi boleh tak kita kata sia-sia minum air? Tak boleh. Itu istilah yang biasa panggil usaha ikhtiar. Cuma tak wajib nak makan, tak wajib nak minum untuk hilangkan dahaga, tak wajib. Habis tu nak hilangkan dahaga, minta Allah, minta. Kalau minta sungguh-sungguh Allah bagi tu. Tapi boleh minta? Minta. Kita ni dalam kepala kita penuh dengan kalau tak minum macam mana nak itu, macam mana nak ini, macam-macam kita. Tu makam kita, makam orang awam. Maka dengan sebab itu kenalah minum. Maka Allah buat sunnatullah, iaitu minum. Dengan minum tadi tu Allah bagi Sedangkan minum tu tak ada kena-mengena pun. Air tadi tak ada kena-mengena pun dari segi menghilangkan dahaga. Allah buat sunnatullah dia panggil. Ataupun bahasa kita panggil hukum adat. Minum, hilang, minum, hilang. Maka kita minum Sebab kita, kalaulah
kita ni mempunyai kekuatan akidah yang sangat kuat, tak minum pun boleh hilang dahaga, tak pelik pun. Tapi kuat tu ke? Kuat tu ke kita? Jadi buat pembenihan awan sebagai satu usaha. Dalam masa yang sama, kita tahu macam makan tadi, macam air membasahkan, macam api membakar. Tidak, semua Allah. Cuma habis tu tengok apa tu? Tengok sampah. Kenapa? Nak bakar. Mana api? Allah membakarkan. Boleh kalau sungguh-sungguh jadi. Ya, kata orang boleh jalan atas air tu kan, wali-wali tu kan, jadi sungguh dengan baca bismillah. Tapi kita cuba baca bismillah. Bukan baca bismillah, baca Baqarah pun tenggelam. sebab dia bergantung pada kita. Pegangan kita tu Allah bagilah. Allah bagilah nanti, itu anugerah. Jadi kita ni makam kita, makam kasab dia panggil, kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita makam kasab. Makam inilah makam kasab dia panggil. Buat jadi. Kita bukan makam aulia Allah. Jadi kita tak boleh nak kata pembenihan awan tu sia-sia, tak boleh kata gitu. Tapi kalau dari segi pegangan memang sia-sia. Sebab bukan pembenihan awan tu yang bagi. Ke Allah terpaksa. Bila kita buat pembenihan awan, Allah terpaksa, alamak, aku dah tahan hujan, sekarang aku terpaksa bagi. Sebab pembenihan awan diorang dah buat. Kalau aku tak bagi macam mana? Alamak, terpaksa lah bagi. Gitu. Tak, Allah tetap juga nak bagi, tak nak bagi, tak bagi ya. Tapi jadi pembenihan awan tu kita buat. Sama juga makan. Oh, makan kenyang. Makan kenyang, Allah bagi kenyang, bukan makanan. Kalau Allah tak bagi kenyang pun tak kenyang-kenyang. Saya pernah jumpa, dia makan 3 talam besar, tak kenyang-kenyang, tak tahu nasi pergi kat mana. Orang tua duk terbaring, malam dia sihat makan. Anak cucu dia sediakan 3 talam. Mula saya tak percaya. Ingat ni cerita ni, ini cerita apa bercakap dengan jin, cerita mastika ni. Pergi tengok sendiri. Pergi siang lembek aja, pergi malam sihat. Lepas tu time makan tu, makan 1 talam. Lepas tu kejap kat talam kedua, tengok mana masuk kalau logiknya perut dia akan besar. Tak besar pun. Belah besar lah sikit, tapi tak adalah besar banyak tu. Mana pergi tu? Makan tak kenyang-kenyang. Ada orang, kenapa jadi gitu? Tu cerita lain. Itu kelas lain. Ada orang tak makan pun kenyang. Percaya? Kena percaya. Sebab bila Dajjal nanti keluar, kita makan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar je. Tak percaya nanti kita lapar lah nanti. Sebab waktu tu Dajjal akan bawa datang satu bukit roti. Ulama bahas roti itu maksud apa-apa. Kita ambil secara mudah dulu, roti je. Satu gunung roti. Siapa nak beriman dengan aku? Kalau tidak, tak ada makanan. Semua waktu tu 6 bulan malam, 6 bulan siang tu, matahari tak bergerak tu, matahari bergerak tapi lambat tu, semua mati. Fotosintesis tak dapat berlaku. Maka hilanglah tumbuh-tumbuhan. Binatang sejuk menggigil malam aja. Mati. Tak ada makanan dah. Datang Dajjal bawa datang satu gunung roti. Banyak ulama bahas apa roti tu. Tak apalah, kita ambil roti betul lah, senang. Kita bukan nak bahas panjang pun. Siapa nak beriman dengan aku? Maka waktu tu semua kita ni duduk dalam gua. Lagi duduk dalam gua. Jangan berharap nak berhadap dengan Dajjal. Pergi beriman kita dengan Dajjal nanti. Baik, lari. Ikat anak bini kita, lari semua. Lari sehingga turun datang Imam Mahdi, Nabi Isa semua. Habis tu kita makan apa ni? Pukul berapa dah? Pukul 7 dah. Jom breakfast. Allahumma barik lana fima razaqtana qina azaban nar. Subhanallah. Alhamdulillah. Dah. Boleh percaya? Tak kena percaya hadis Nabi. Kalau tak percaya, Dajjal keluar waktu kita, mudah-mudahan kita mati sebelum Dajjal keluar. Tapi kalau kita ada waktu tu, kita tak percaya, kita akan lapar juga. Maknanya makan kenyang Allah yang bagi. Ada orang makan tak kenyang-kenyang, ada orang tak makan pun kenyang. Kita dah tahu, kita dah pegang. Kita tahu begitu. Sama juga, kita dah tahu Allah yang menurunkan hujan. Dengan tenteranya itu malaikat. Malaikat akan turunkan hujan. Tapi kita tetap juga buat macam mana kita makan, macam mana kita buat macam biasa. Maka berpegang kita hanya Allah je yang menurunkan hujan. Allah je boleh bagi manfaat daripada hujan.
Kita cuma usaha saja boleh buat, yang mana usaha kita langsung tidak memberi bekas. Tapi usaha tu sebab macam mana kita usaha, ada kereta kita elak. Sedangkan kalaulah Allah bagi kereta kemek, kita tak kemek, boleh. Tapi kita elak. Kita lapar, bangun, buka turun saji, ambil, kunyah, gok telan, semua kita buat tu. Begitulah juga kita buat pemberian hewan. Dalam masa yang sama, bukan makhluk yang memberi bekas. Dalam masa yang sama, sentiasa ada dua dalam hati kita, redha, syukur. Kalau lepas tu selamat, syukur. Kalau tidak, redha lah, itulah ketentuan Allah, qada dan qadar. Tiga benda tu, akidah kita penting tu, sangat penting. Dan sunat, kan mana habiskan macam mana ni. Dan sunat dibaca tak kala guruh. Sejam dah. Dan kilat. Ini tak ada apa dah, ini sekadar amalan. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci dia yang mana guruh dan kilat bertasbih memujinya, dan para malaikat kerana takut terhadapnya. Ini kalau masa guruh. Kenapa cerita tentang guruh dan kilat? Kerana kalau kita buat betul-betul sembahyang istisqa, biasanya masa hujan, masa sembahyang tu hujan lah. Oh, kalau berlaku tu iman kita naik tinggi tu. Iman kita kan yazid wa yanqus, kejap naik kejap turun. Iman kita masa tu akan naik gila-gila. Macam biasa lah, kita kata sedekah takkan miskin orang sedekah. Kita pun sedekah. Tak lama kejap dapat call. Ada projek 1.2 juta, lulus. Kita kata baru je lepas aku bagi sedekah. Oh, kita punya iman waktu naik. Waktu tu. Tak apalah, okey je. Cuma biasanya akan berlaku jika dengan syarat dan rukun yang betul, masa sembahyang tu atau lepas sembahyang tu hujan terus. Akan hujan terus. Banyak kali dah berlaku ni. Sebab tu dia akan bincang tentang lepas sembahyang akan ada guruh dan kilat. Maka waktu tu bacalah subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci dia yang mana guruh dan kilat bertasbih memujinya, dan para malaikat kerana takut terhadapnya. Dan jangan mengikut matanya dengan kilat. Jangan tu taklah berdosa. Cuma kita tidak disuruh untuk melihat dan melihat kilat tadi tu. Tak berdosa. Tak macam dulu. Jangan tunjuk ataupun make a wish. Tak ada make wish lah. Cuma tak disuruh kita mana kilat tu. Tak disuruh buat gitu. Dia kata gitu. Dan sunat dibaca tak kala hujan. Hujan terus. Hujan terus dia bagi bacaan. Allahumma sayyiban nafi'an. Tu sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Turun hujan dengan yang bermanfaat. Terus dia ajar. Sebab macam confident dah kalau turun. Ya. Zaman Nabi dulu pun. Zaman Nabi boleh kata. Lepas tengah-tengah semayang tu, tengah-tengah khutbah, turun hujan. Dan pernah berlaku kat Malaysia. Saya tak ingat beberapa tempat. Saya ada dobik dalam kitab. Tapi dah tak ada dah. Dobik tu dah hilang. Cuma ada beberapa tempat pernah berlaku dekat Malaysia. Cerita-cerita yang tak lama pun. Mungkin 50 ke 100 tahun lepas ke 50 tahun lepas ke macam tu. Memang ada. Tengah semayang turun. Kalaulah tak selesai tak turun hujan, dah buat berkali-kali, ada masalah yang tak ditunaikan. Mungkin ada yang tak bayar zakat, tak selesai lah tadi lah. Ada yang tetap juga buat dosa. Ada yang macam-macam lah. Ada something wrong. Jadi kena check balik. Sebab istisqa pasti hujan turun. Okay? Dan bila hujan turun, sunat lepas hujan turun je, terus kenakan badan kita dekat hujan yang pertama. Titisan yang terawal. Badan kita yang tak mendedahkan aurat lah. Mana kena kat badan. Jangan kena kat baju, kena kat badan. Nabi buat gitu. Turun kenakan. Yang first. Okay. Dan apabila kebanyakan hujan yang memberi mudarat, tiba-tiba hujan tak berhenti-henti pula dah. Dan berlaku juga dekat tanah Melayu ni. Saya tak ingat tahun bila. Ada berlaku. Tak berhenti-henti hujan lepas pada tu. Dan zaman Nabi pun berlaku. Hujan, lepas tu tak berhenti berminggu-minggu, menyebabkan hujan jadi mudarat pula. Dia bagi, terus dia bagi. Dan apabila kebanyakan hujan yang memberi mudarat dengan dia, hujan tak berhenti pula. Nak baca apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Itu minimum. Sekurang-kurangnya doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ataupun dalam kitab kita sambung lagi Allahumma alal akami. Allahumma alal akami.
wazirabi wa butunil awdiyati wa manabitish syajari. Tak nak baca doa ni pun. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan engkau turunkan ke atas kami. Ya Allah, ke atas bukit, gunung ganang, perut lembah, tempat-tempat tumbuh pokok. Supaya tak kena kat kita, nanti kan jadi banjir pula. Ini doa boleh baca ketika hujan. Tak lama lagi nak hujan ni. Dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut itu dituntut berjemaah. Apa yang tersebutnya? Iaitu sembahyang tarawih dah sebut banyak kali ni. Tarawih witir bulan Ramadan, 2 dah. Sembahyang 2 hari raya, 2 gerhana. Sembahyang minta hujan yang tadi 7. Dan yang lain daripada tersebut itu tak dituntut berjemaah, sembahyang sunat-sunat yang lain. Habis. Masuk kita solat sunat tahajud, solat sunat mutlak, dan jangan lupa solat sunat tarawih. Last lah tu, betul habis lah. Nak habis dah, nak khatam lah kita itu. Wallahu alam. Tangguh dulu kita sudah dengan tasbih kafarah dan salat subhanakallahumma